itu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, far'un ar-rajulu awla bi ghusli ar-rajuli wal mar'atu awla bi ghusli al-mar'ati wa lahu ghuslu halilatin wa li zawjatin la li amatin. Wa li zawjatin la li amatin ghuslu zawjiha walau nakahat ghayrahu bila massin bal bilafi khirqatin ala yadin fa in khalafa sahal ghuslu fa ilam. Hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur kita pertama sekali Allah masih memberikan kelangsungan hayat pada kita. Syukur kita banyak-banyak Allah Ta'ala hidupkan kita pula menjadi umat Nabi SAW. Kita menjadi umat Nabi SAW dengan sebab Islam. Islam pun kita dapat percuma, mak ayah kita Islam, Islamlah kita. Syukur kita Allah Ta'ala beri kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir solat maghrib, diberikan pula keahluban untuk belajar memahami ajaran-ajaran Nabi SAW, diberikan kesungguhan untuk boleh taat patuh pada perintah dia, dan lebih besar itu dijadikan hati sanubari kita boleh sedar, terkesan kepada Allah Ta'ala, kepada dia yang kita tahu kita hamba dia, kita perlu ikut segala perintah dia, ikut kehendak dia, dan kita dalam perjalanan untuk menuju dia. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan bermacam nikmat kepada kita, yang dengan itu kita nak teruskan perjalanan hidup kita untuk mencari dia, mencapai dia, antaranya dengan kita duduk belajar kitab fiqh ni. Jadi kita nak meneruskan bacaan kitab Wadawatul Mu'in, dan kita nak sambung ni adalah masuk dalam bab mayat, dalam bab mandi, insya-Allah. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, far'un hadza kalamun mufarra'un lima qablahu. Ini adalah satu perbincangan, kata dia, furu' kan daripada percabangan masalah yang telah kita bicara lepas. Jadi asal bicara kita adalah mengenai yang kita bicara dulu, yang terdekat adalah mengenai bagaimana nak mengenal pasti seseorang itu dah mati ataupun belum. Dah ada beberapa kewajipan pada dia yang kita wajib laksana untuk kita buat sebagai orang hidup, orang Islam, yang dia mati pun dalam keadaan Islam. Apa tanggungjawab dia? Apa tanggungjawab kita pada dia? Jadi sedia maklum, antara paling besar sekali mula-mula adalah kita nak memandikan dia. Jadi dia nak sebut isu mandi dululah. Kata dia, ar-rajulu aula bi ghuslir rajuli. Pertama, kaedah memandi ni, orang lelaki dia lebih utama untuk memandikan orang lelaki. Siap. Maksudnya nak memandi ni dia iktibar jinsun, maksudnya jenis orang lelaki. Kalau yang mati itu lelaki, yang jenis memandikan dia lelaki juga, sekalipun yang mati itu kanak-kanak lelaki, mak dia ada sekalipun. Kaedah dia, ar-rajulu aula bi ghusli rajuli. Begitu juga sebaliknya, wal mar'atu aula bi ghuslil mar'ati. Perempuan adalah lebih utama untuk memandikan jenazah perempuan. Dengan bahasa lain, orang lelaki yang hidup adalah lebih utama untuk memandikan mayat lelaki. Begitu juga perempuan yang hidup adalah lebih utama untuk memandikan mayat wanita. Sedia maklum maksudnya tentang keutamaan untuk memandi ini berdasarkan jinsun kita. Jadi kalau ada persoalan, orang kata boleh tak anak yang mati itu lelaki, tapi yang memandikan dia mak dia. Mak dengan anak ni, tambah anak pula, anak kecil, memang kadang memandi lebih daripada memandi suami lagi kan. Tapi dari segi boleh tak? Mereka pula ada hubungan mahram, dari segi hukum harus, ya boleh.
Tapi asal kita bicara dalam bab aulawiyat, atas yang tiba keutamaan siapa lebih utama, ar-rajul untuk rajul, al-mar'ah untuk mar'ah. Saya tak terjemah pun tak apa dah, itu tak. Okey, siap. Macam mana pun boleh macam ni. Pasal antara yang menyebabkan boleh perubahan jantina itu, menyebabkan boleh ada orang lain memandikan jantina yang lain, antaranya macam ni. Walahu ghuslu halilatin. Boleh seorang suami ghuslu halilatin, memandikan perempuan yang halal dengan dia. Perempuan yang halal dengan dia. Siapa dia perempuan yang halal dengan orang lelaki? Isteri. Siapa lagi yang halal dengan dia? Hamba yang dia miliki. Sekalipun masih hidup dia tak pakai. Dengan syarat dia bukan suami orang. Silap, suami dia bukan isteri orang. Maksudnya dia tak kahwinkan hamba perempuan dia dengan lelaki lain. Pasal bila dah kahwin kan hamba dia dengan lelaki lain, hamba perempuan dia tu tak halal lah untuk dia. Itu dia gunakan bahasa suami memandikan perempuan yang halal dengan dia. Jadi mana-mana perempuan semasa dia hidup dulu, itu adalah halal dengan lelaki ni, dan dia adalah, kalau faham tu, antaranya suami ataupun sayyid dia. Yang tu lakut dua keadaan yang lain tak ada. Pasal lelaki yang halal pada dia, isyarat Quran, illa ala azwajihim aw ma malakat saimanuhum. Dua je. Melainkan pada isteri-isteri yang dia miliki, ataupun isteri yang dia miliki, isteri-isteri dia ataupun hamba yang dia miliki. Siap. Jadi boleh suami mandikan isteri? Boleh? Boleh. Kenapa pula? Dari segi boleh, memang boleh. Dan disebut walahu ni keharusan. Boleh. Pasal apa harus pula? Dengar dia dok. Kalau lelaki memandikan lelaki sekalipun, sama ada lelaki ni ada hubungan mahram ke tak ada mahram pun, tetap batas aurat ada. Lelaki dengan lelaki batas aurat pusat lutut, sekalipun bapa dengan anak. Tapi bila suami isteri macam mana? Dia punya ruang untuk pelepasan bak aurat tu lagi luas betul. Bahkan tak ada masalah sentuh menyentuh langsung suami isteri ni. Satu dari isi keharusan, boleh suami memandikan isteri. Boleh. Macam mana pun nanti orang pelik sikit tak? Tapi boleh tak? Keutamaan mandi macam mana? Lelaki orang lelaki lah. Macam mana pun kalau suami ni dia kata memang lelaki tapi kau mau pergi mandi tu, aku tahulah kau mau macam mana. Aku nak pergi mandi juga, aku tahulah isteri aku nak pergi mandi macam mana. Lagipun tu kata dia ada masih hidup pun tidak ada batas aurat dengan dia, dengan isteri. Apatah lagi masa mati. Masa mati dia tak ada istilah apa nak sebut, sentuh dengan syahwat. Macam tu pun macam mana pun dah isteri je, tak ada masalah. Nak tengok, nak pegang, masa hidup tak ada apa. Jadi masa mati pun kalau ikut dari segi hukum tak ada apa larangan di situ. Satu, kalau ikut dari segi boleh suami memandikan isteri. Macam mana pun sikit soalan kan tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar ke orang lelaki mandikan isteri dia bila mati tu isteri? Ada? Kalau ada tu maksudnya memang betul lah perjalanan tu, maksudnya tak salah. Okey, begitu juga macam ni boleh. Wali zaujatin, boleh bagi isteri. La liyamatin, tak boleh bagi hamba perempuan. Ghuslu zaujiha, memandikan suami dia. Isteri boleh memandikan suami. Tapi kalau hamba, bila mati je, hamba ni tak boleh memandikan tok sayyid dia. Kenapa? Pasal hamba bila mati, dia milik orang lain, dia tapi milik. Isteri memang isteri, hubungan isteri ada walaupun dah mati. Tapi hamba ni dia hubungan harta, mati je dah tak ukur harta dah. Satu nisbah hamba perempuan yang dia masih hidup, dia tak boleh memandikan sayyid dia yang lelaki. Cuma hukum ni baca boleh lah, tapi ada memang tak ada hamba tu lah ni ke depan memang ada punya. Baik, asal nak sebut ialah isteri boleh memandikan suami dia, tak ada masalah. Macam mana pun kalau sebut mana lebih aula, isteri pula adalah suami ni ada 4 isteri, 4 isteri ni nak khidmat terakhir pada suami dia. Suami pula yang baik, yang soleh,
yang memang suami ni lah bela sungguh isteri dia, ambil berat, care sungguh dengan anak-anak dia. Begitu juga yang mengajar isteri dia kenal Allah Ta'ala, kenal alam akhirat, kenal agama. Jadi orang agama pula macam nak khidmat lah pada suami macam ni. Jadi apa jasa terakhir yang dia boleh buat? Ini je lah kata dia. Boleh untuk isteri-isteri tu. Pasal orang perempuan pula seorang nak uruskan satu suami susah juga kan. Untuk macam mana? Kahwinlah ramai-ramai supaya isteri-isteri ni boleh uruskan anda. Sedap buat je itu. Saja je lah kan. Siapa ada berani jalan lah. Pula tu dia bersyarat. Syarat apa? Kemampuan ada tak kan? Kemudian ada ilmu tak untuk boleh kahwin lebih pada seorang ni. Antara kewajipan dia, kewajipan gilir, kewajipan nafkah, kemampuan nafkah tu reti tak, ada kemampuan tak, tu satu. Kemudian apa ilmu untuk menggilirkan isteri, belajar tak belajar. Lagi takut-takut cadang nak dapat pahala bagusnya, nak bagi isteri boleh memandikan suami. Dia tengok banyak benda yang langgar. Walaupun isteri dia boleh mandikan suami dia, rupanya suami ni tak reti nak mengurus rumah tangga macam mana kehendak Allah Ta'ala. Bahkan dia urus rumah tangga dia mengikut kehendak nafsu. Kacau je kan. Jadi pengaji elok lah. Macam mana pun dari segi boleh ada. Nak sebut gini je, siapa ada berani pengaji elok, dapatkan sumber ilmu yang sepatutnya diambil dan dipaham, lepas tu cukup semua alat dan perkakas, silalah. Itulah alat cerita dia. Dia tuan-tuan kalau nak masuk racing Formula 1 boleh tak? Beli kereta bagi boleh ada kereta dulu. Tu dapatkan nasihat pakar, dilatih, diasuh dalam litar untuk pergi berlumba tu. Lepas tu memang tuan-tuan pula tak gayat bawa dekat 400 km sejam pun boleh bawa kereta, tak ada masalah, sila. Tapi kalau bawa 150, 160 pun ketor lah. Tak boleh bawa kereta pun, nak masuk lomba macam ni. Itu kot kan. Nak cerita apa? Ada keharusan syarak tu ada. Cuma nak pergi buat tu, pasal tahap manusia tak sama. Ada manusia kena ada kemampuan pun tak boleh nak buat. Ada orang gedi-gedi nak buat padahal tak ada kemampuan. Ada orang kemampuan ada dari sudut ilmu tapi tak ada kemampuan dari sudut nafkah. Ada kemampuan nafkah tapi ilmu tak ada pula. Macam-macam halangan tu. Lepas tu tak semua sama taraf untuk kebolehan berkahwin lebih pada seorang tu. Saja cerita ke situ sikit. Pasal nak kata tentang kebolehan isteri nak memandikan suami dia. Macam mana kalau saya dah sebut tadi, suami ke isteri tak ada batasan aurat dia, begitu juga isteri pada suami dia. Cuma antara isteri-isteri yang tu ada batas lah. Macam perempuan dengan perempuan, tetap dia perempuan dengan perempuan. Tapi kalau suami isteri, dia suami isteri. Boleh kot faham saya cakap apa tu. Macam mana pun atas nama aula, lelaki tu orang lelaki lah. Macam tu lah bahasa ni. Okay. Walau nakahas ghairahu bila masin bila lafi khirqatin ala yadin. Suami isteri boleh memandikan suami dia walau nakahas ghairahu, sekalipun telah bernikah ia zaujah isteri dia ni, janda dia ni, ghairahu akan orang lain. Walaupun isteri ni pernah bernikah dengan orang lain, pernah bernikah dengan orang lain. Jadi maksudnya cuma nak tengok dari segi kaedah asalnya macam ni lah. Memang perempuan tu bila mati masih status isteri dia, bahasa dia janda dia. Walaupun yang ni sebelum ni perempuan ni pernah berkahwin dengan orang lain. Maksudnya lelaki ni kahwin dengan perempuan ni status dia janda lah. Maksudnya dia dulu pernah kahwin dengan orang lain, sekarang ni kahwin dengan dia. Bila mati, yang sekarang perempuan tu adalah janda dia. Dia boleh mandikan suami dia tu. Pasal memang suami dia, boleh lah mandikan. Boleh. Bila masin, baik. Macam mana pun kalau masih hidup suami isteri ni, dia memang tak ada batas aurat. Berlapik tak berlapik tak ada masalah pun. Balas wuduk ada lah, tapi kalau masalah berdosa pun tak ada. Tapi dalam bab mayat, bila walaupun isteri mandikan suami, suami mandikan isteri, macam mana? Bila masin dengan tak sentuh. Masuk masin ni sentuh direct kulit dengan kulit. Tidak. Itu buat macam mana?
bal bila fi khirqatin ala yadin, bahkan dengan lapikkan percakain di atas tangan. Jadi maksudnya pakai sarung tangan juga, walaupun batang aurat tu tak ada, tapi nisbah adab sebagai orang yang mulia, mayat, dia ada kehormatan dia, walaupun nisbah isteri ke suami, katalah dengan bahasa tak ada batang aurat di situ, dari sini nak kata yang jadi haram, tapi di atas nak jaga kehormatan satu, lagipun menjaga martabat suami, begitu juga suami kepada isteri dia. Tutup apa sepatutnya tutup, walaupun bilik mandi tu untuk mandi mayat ni tak ada orang lain melainkan suami dengan isteri je, isteri dengan suami saja, sekalipun macam tu. Dari segi hukum tetap nak menyentuh mayat itu, baik sama ada lelaki suami kepada isteri, isteri kepada suami, tetap dengan ada lapik di tangan, tak direct. Okey. Baik, kalau isteri kata tak payah lapik-lapik lah, dia kata fa'in khalafa sahal ghuslu, jika menyalahi ia seseorang peraturan ni, mandi itu sah. Bahkan kalau ikut hukum tu macam ni, orang perempuan dimandikan orang lelaki, orang lelaki dimandikan oleh perempuan, jadi pelik esok. Jadi tu boleh tak? Sah tu sah, tapi perbuatan tu dia tak ulah bahkan jadi haram. Pasal mayat, walaupun kita orang lelaki bagi mandi mayat perempuan, macam pening tak? Tak pening? Orang perempuan bagi mandi mayat lelaki, pening tak? Pening. Jadi yang ada kebolehan untuk memandi yang memang lain jantina ni, memang khas disebut oleh ulama suami isteri, pasal dia memang ada satu pelepasan besar tu. Tapi kalau mak kita mati, anak-anak yang mandi anak lelaki, macam mana? No, perempuan. Kalau anak perempuan tak ada masalah lah, tapi yang mati tu mak, anak lelaki bagi mandi. Yang mati tu bapa, anak perempuan bagi mandi bapa dia, macam mana? No, perempuan ialah perempuan, lelaki ialah lelaki. Pelepasan yang ada ni suami isteri. Macam mana pun kalau di sebaliknya berlaku, mandi tu sah, tapi perbuatan tu haram lah. Boleh. Masa hukum tu pun jelas katanya. Dengan kalau kita tak mengaji kitab pun, kita boleh rasa janggalnya kalau ada berlainan jantina ni memandikan, betul tak? Sehingga kan rasanya kalau suami isteri, kalau tak mengaji kitab pun kita boleh merasakan memang boleh. Pasal apa? Masih hidup pun tak apa, masa mati takkan tak boleh, kan? Betul tak dia cakap? Memang kita merasakan hukum tu. Tapi kalau bapa memandikan anak perempuan dia, bagi orang perempuan lagi mandi, walaupun yang ni bapa. Tapi kalau anak tu masih kecil, yang ni kod antara pelepasan yang berlainan jantina, yang bapa mandikan anak perempuan dia, mak mandikan anak lelaki dia misalnya. Contoh pula bapa dah tak ada, yang ni yang dimandikan anak lelaki dia yang kecil. Jadi orang lain yang rahim paling dekat mak dia yang ada. Mak dia sayang sangatlah anak lelaki ni, baru umur setahun, 2 tahun, 2 bulan, 3 bulan. Mak dia yang mandikan, boleh mak dia yang mandi anak-anak lelaki. Yang ni antara tempat yang ada pelepasan syarat. Pasal istilahnya, kalau tak mandi mayat pun mak, kadang basuh berak anak tak, anak pula anak lelaki basuh berak tak, basuh kencing tak, lebih pada tu dia buat, macam-macam dia buat. Apa-apa menyakit ke, tambah masuk jawi ke apa, semua dia lah belik tu. Begitu juga anak perempuan, kadang mak tak ada, siapa belik anak perempuan ni? Bapak tak? Macam-macam semua belik, basuh baru kecil, basuh berak, bapak tak? Bapak lah. Kalau kecil memang ada pelepasan tu, tapi bila dah besar, kan dia ada batas aurat tu. Baik, fa'il lam yahdur illa ajnabiyyun fil mar'ati aw ajnabiyyatun fil rajuli yummamul mayyitu. Baik. Jadi di atas kata memang sah kalau menyalahi peraturan yang disebut tadi. Macam ni masalah. Jadi bila istilahnya berlainan jantina dengan tak ada pelepasan, masalah anak, masalah suami isteri tadi, dia akan jadi benda yang memang pelik lah, menyalahi syarak. Pasal dia hukum ada ikhtilat laki perempuan tu, walaupun dalam bab mayat. Dia kata macam ni, fa illam yahdur illa ajnabiyyun fil marati, tak, jika tak hadir melainkan semua orang lelaki yang asing, orang lelaki yang asing, fil marah pada mayat seorang perempuan. Mayat orang perempuan yang hadir siapa untuk mandikan dia? Orang lelaki. Lalu lelaki tu, kalau lelaki tu bapa, lelaki tu adik-beradik, gagah juga. Pasal dia ada
pelepasan dari sudut tak batal wuduk apa kan, macam mana pun batal aurat ada. Tapi yang ni bukan kaum kerabat, orang-orang yang hukum mahram tu, yang ada semua ajnabi, semua orang asin, semua sepusat-sepusir punya, mak pak asin-asin. Macam itulah. Macam mana ni? Satu hal. Ataupun ajnabiyah tu taklah hadir, melainkan kata dia orang perempuan ajnabiyah saja, fil rajuli, pada orang lelaki. Orang lelaki ni mati, yang hadir semua perempuannya. Jantan mana? Semua kerja, semua pergi ceramah ke Dr. Zakir Naik tu, seorang tak ada. Contoh macam mana boleh ikut situ saja nak cerita orang lelaki semua keluar itu Apa kaedah dia? Yumamul mayyitu, ditayamumkan mayat. Ditayamumkan mayat. Pasal apa tu? Pasal kalau dimandikan juga, dia akan jadi istilahnya banyak benda yang menyalahi syarak berlaku itu. Dari segi masalah bersentuh lelaki perempuan, masalah Allah sentuh tu walaupun berlapik. Kalau berlapik kali pun sentuh, pening tak? Tuan-tuan naik bas memang berlapik. Yang naik bas pula, tuan-tuan pakai jubah, pakai sarung tangan lagi. Yang perempuan pun pakai burdah, pakai sarung tangan lagi. Tapi bas rapat, tuan-tuan lalu semua berselisih macam, pening tak pening? Lapik pakai burdah, pening tak? Tengah tu pun pening. Yang ni macam mana? Pening tak? Pening. Itu nak cerita tentu lah. Jadi faham tu, kita dalam bantuan syarak, bab mayat pun kena jaga tak? Peraturan macam tu. Kalau dalam bab mayat pun kena jaga, masih hidup kena jaga tak? Tu yang ada tirai. Cuma ada pensyariatan orang perempuan pakai longgar-longgar, jangan menarik perhatian. Macam apa? Tambah pula buka aurat, tambah pula bersentuh-sentuh, tambah pula ikhtilaf, campur mengaku, tambah pula hang duduk sebelah ni, aku sebelah ni. Lepas tu berselisih pula, aku selisih, belaga bau hang, belaga bau aku. Waktu aku lalu tepi hang, tepi aku. Waktu belaga pula punggung aku dengan punggung hang. Mula bermusim belakang. Macam pening tak? Syariah tak ajar macam tu, macam peraturan. Patutnya asing perempuan sana, asing terus lelaki, asing terus. Memang perjalanan ulama-ulama kita dulu, awliya kita dulu, ahli-ahli ulama tu tugu yang betul-betul beramal dengan ajaran-ajaran Nabi SAW. Memang itu peraturan hidup dia. Dia takkan istilahnya ada ikhtilaf tu, ada bercampur lelaki perempuan, takkan ada. Satu mana-mana pertubuhan kalau ada jenis ikhtilaf ni, tuan-tuan cam lah, pening. UMNO campur tak? Campur tak? PAS campur tak? Gelap apa? Campur tak? Campur tak? Campur tak? Jadi ada benda tak secantik kat tu, tak sulit kat. Tablik campur tak? Tablik tak campur. Itu tu best. Tak mana kita campur? Arkam campur tak? Tak ada arkam ni. Rufaqah, ikhwan campur tak? Untuk syarat semeja. Kita tahu lah dekat mana Ipoh tu, nama apa? Ampang tu ada satu kedai Rufaqah ni, ikhwan ni, ikhwan global ni kan. Hotel ni ada kedai makan ni, ada apa-apa. Kalau kadang ada kawan-kawan duk ajak pergi makan sana, siang kita tak nampak lah suasana tu. Tapi bila malam dia duduk kedai, dia ada bersyarat, ni belah lelaki sini, perempuan belah ni, meja bulat. Dia perjanjian pangkor ke apa saya tak tahu lah kan, tapi ada meja bulat. Tu bersyarat. Jadi maksudnya duduk semeja. Kau nak sangka baik kata lain, dia orang ni kawan kerabat, yang ni pak menakan, mak menakan, yang ni pak menakan, pak menakan, ni Tok Wan, yang ni cucu lelaki, ni anak adik lelaki ni, adik-adik jantan, macam tu kan. Yang ni semua tu mahram lah ke? Tak apalah. Kalau nak baik sangka, agak-agak ada macam tu. Saya nak cerita apa? Ada ikhtilaf. Pening tak? Tak jadi tak? Bila ada ikhtilaf ni apa? Maksudnya perjalanan syariat tak cantik. Kita kalau ikut semua jaga. Tu yang antara nak jaga, bab solat pun jaga. Sikit saya nak syarah sikit bab ikhtilaf tu. Satu kalau lelaki perempuan ni, kita dalam sembahyang ni bukan tujuan nak pergi tengok perempuan, betul tak? Perempuan bukan gaduh nak tengok lelaki. Ada tirai tak? Ada tirai tak ada tirai? Ada? Ada buat? Orang perempuan ni gatal sangat kan nak tengok orang jantan yang sampai kena bertirai ni. Nak tu syariat. Masalah syariat tu masih dijaga. Dan syariat tu ada pun, memang ada. Soal, kalau masa sembahyang ni memang untuk menghadap Allah Ta'ala, ada pensyariatan tirai tak?
ke tak ada? Oh tak ada, buka lah. Pasal apa buruh ni buat apa habis cermin tu terus kepin tu beringgit tu beratus tu betul tirai lagi mahal lah. Pula tu ada hukum solat pula, kita buka pula yang ni tak terhalang sembahyang, ada hukum dinding tak sah sembahyang pula kan, dah jadi macam-macam pula tu hukum pun ada benda yang kita dah belajar. Apa saya nak sebut ialah kalau dalam bab sembahyang duk rasa itu buka tak ada tirai-tirai dalam masjid surau, semua orang pergi nak sembahyang katalah gitu, macam tu ke? Walaupun nak pergi sembahyang, ada gangguan tak masalah pandangan? Tak ada. Berasih tak lelaki perempuan? Okey. Bila dalam masjid memang maksud untuk ibadat. Berasih lelaki perempuan, bertirai pula tu. Di luar sembahyang, macam? Di luar sembahyang tak ada. Masa sembahyang je kena bertirai. Dalam luar sembahyang tak payah bertirai dah. Pasal apa? Masing-masing buat hal sendiri, fana, tak rasa apa-apa lah. Macam tu. Dengar saya sebut. Apa dah otak? Macam tu. Tu. Sepatutnya tak boleh campur jugalah. Lagi ketat tak sepatutnya? Lagi ketat. Sepatutnya tutup muka tak? Itu yang kalau kaedah kita dalam mazhab Syafi'i tutup muka. Basin. Bahkan nasi langsung. Perempuan tak campur langsung. Basin tak campur langsung. Sana-sana lah. Mai je walaupun keluarga. Bila mai satu tempat yang kalau kita nak buat perhimpunan apa, perempuan kita buat perempuan, lelaki kita buat lelaki. Tak campur langsung. Baik kenduri ke apa, perempuan, lelaki tirai, asing. Memang ada kawan-kawan kita yang kita boleh tengok, tapi bila dia main dengan kita, orang lain yang tak ada kaitan dengan kita pula tengok dia, itu masalah. Masalah macam mana? Sendiri boleh ukur tuan, masalah tak masalah tu. Orang lain nak ukur kau payah. Kita sendirilah. Kalau mata kita tak jaga, kita tengok benda yang bukan-bukan, macam kita pun jadi bukan-bukan tak? Yang ni nak sebut, nanti kita cerita masalah orang hidup. Mayat pun ada peraturan. Dengar tu ayat tu. Mayat pun ada peraturan. Takkan orang hidup tak ada peraturan? Ini boleh mak andam jantan mengantin perempuan. Urut muka, bubur timun, apa buka RM300, RM400 tu. Tak payah. Itu yang jantan. Pondan pun ada. Pondan. Ini mak andam. Macam? Pening tak? Tu kata-kata kalau ni masyarakat macam tu. Pening kan tengok. Kalau syarah satu-satu lagi pening. Cukup kot. Tapi nak tunjuk kata apa? Ni syariat kita dalam pelaksanaan Islam ni teruk lah. Kalau Malaysia ni nak kata apa? Bab mencampur lelaki perempuan ni memang teruk lah. Kalah Jepun lah silap. Jepun bagus lagi. Anda tahu apa saya kata Jepun bagus lagi? Tahu? Naik kita api kerabat lelaki, kerabat perempuan. Tuan-tuan jangan silap masuk tu kalau pergi Jepun. Ni dia mula cerita saya kau nak pergi Jepun lagi. Kaunter asing kan? Masuk pasar raya. Ladies counter. Ni gents counter. Tandas memang lah asin. Tandas campur pening. Saya nak sebut apa? Counter pun asin. Kita jumpa kaunter asin ni menantan je lah. Sepatutnya kalau boleh asin-asin terus. Sekolah pun asin, lelaki perempuan asin kan? Campur kalau macam mana? Pening tak? Tuan-tuan dulu sekolah campur tak? Masih rasa tak pening tu? Dulu sekolah campur. Kalau Izzuddin tak boleh tak campur. Tapi sekarang budak-budak stamp campur. Macam bila stamp campur steam lah. So guna bahasa tu sikit. Sorry kadang terpaksa guna bahasa tu lajak bahasa pula dah. Saja saya nak guna bahasa tu pasal apa? Ada masalah tak bila dia campur? Ada. Tambah pula susun tempat duduk macam tu. Allah pening kan. Tu kata Malaysia kita ni benda macam ni dah tak jadi sensitif dah. Pasal apa? Telah dijahanamkan sistem tak menjaga ikhtilaf ni dalam sejak kita sekolah rendah ni. Tak dijaga benda tu. Sekolah rendah, sekolah tadika. Sebelum pra sekolah lagi dah dirosakkan kita punya ikhtilaf ni, percampuran lelaki perempuan ni. Macam tak ada masalah. Tambah pemimpin apa lagi lah. Salah memimpin jantan betina. Tak ada beza. Rosak tu. Habis macam tak ada agama lah. Agama dia
dekat semayang ni ucap kalimah syahadah, itulah agama dia. Yang lain tahu benda. Jadi kaedah dia, kalau tak adalah orang yang menghadiri orang perempuan melainkan ajnabi, tak adalah yang menghadiri orang lelaki melainkan ajnabiyah, yumamu mayitu, dimtayamumkan mayat. Baik, naham. Lahuma ghuslu man la yushtaha min sabiyin aw sabiyah. Ni saya sebutlah tadi. Macam mana pun, kalau macam ni yang hadir tu ajnabiyah, na'am ni kitab dia menempati dengan mana lakit, dengan mana tetapi ada macam ni sikit. Tapi boleh laki dan perempuan ni dia memandikan man la yushtaha min sabiyin aw sabiyah, orang yang tidak ada disyahwati, yang belum sampai had diingini, yang disyahwati, min sabiyin, daripada kanak-kanak lelaki, aw sabiyah, ataupun kanak-kanak perempuan. Ni kanak-kanak perempuan, kalau saya sebut tadi memandikan tu bapak dia, tak ada masalah. Tapi yang ni kanak-kanak perempuan, tak ada orang perempuan nak memandikan dia, melainkan orang lelaki yang ajnabi. Boleh? Boleh. Siapa? Yang ni kanak-kanak yang dia tak sampai haddun yushtaha. Yang ni sebab kita boleh salam budak-budak perempuan kita. Budak-budak perempuan tu budak mana? Budak pasti, budak yang 1, yang 2, yang 3 boleh salam. Ni kita lelaki, ustazah lah, boleh tak salam budak lelaki pasti, darjah 1, yang 2, yang 3 boleh? Boleh. Macam mana boleh tu? Macam itulah dia boleh memandikan. Tapi haddun la yushtaha, had yang tak diingini. Tapi kalau kita umur 11 tahun perempuan, 12 tahun, 13 tahun, salam boleh tak? Tak boleh. Tu had penin. Itu kot bahasa dia. Ada belajar bab tu dah dalam bab aurat dulu. Tu syariat, cantik, semua ada. Hatta bab mayat macam ni pun dah kena jaga dah. Apatah lagi dalam bab orang hidup. Baik, pasal apa masalah ni boleh? Masalah kanak-kanak lihilli nazari kullin wa masi, kerana halal nazar setiap satu, wa masi, dan sentuh. Satu bersalam apa boleh? Satu boleh ada hukum tu. Baik, wa aula rijali bihi aulahum bis salati kama yati. Dan kaedah memandi macam ni, seutama-utama orang lelaki bihi bi mayat untuk memandi, aulahum bis salati, adalah yang paling aula di kalangan mereka lelaki bisalah, dengan sembahyang. Ini sipirnya tu. Siapa paling utama untuk jadi imam? Orang tu lah paling utama untuk mandi. Dan kalau saya sambung sikit, orang tu lah juga nanti akan menurunkan dia dalam kubur. Satu mayat ni kalau ikut bila mati je, orang yang paling rapat menguruskan dia ialah kerabat dia. Lepas tu kalau mati tu bapak, anak dia, anak lelaki dia mandi, apa. Siapa lagi nak semayang? Anak dia lah semayang. Turun kubur lagi, usung jenazah, usung kot letih kan, jauh ke apa kan, boleh pas. Tapi bila turun kubur, siapa yang nak bubuh lahat tu? Anak dia. Siapa yang utama untuk mandi? Siapa yang utama untuk semayang? Orang tu lah akan turunkan dia lahat. Pasal mesti diturunkan dengan kasih sayang. Kalau tidak macam mana? Tarik je lah. Bubuh. Tengok liang tak celui pula, kaki pula panjang sikit. Ni masuk tak boleh. Rombat je. Dia tak ada kasih sayang. Tak ada kasih sayang. Dan tertib je ni nak tahu macam mana akan mayati. Coming soon. Itulah terjemah akan mayati tu. Akan datang. Jadi kena belajar lagi tak? Kena. Untuk bila nak habis ni? Habis tak tahu yang tanya. Kita habis dulu apa? Ni pun berapa tahun dah kan? Kampung ni 2005, 10 tahun dah tak? 10 tahun dah baru baca bab mayat. Bila nak jumpa bab nikah tu kan? Sajalah cerita itu sikit. Cuma kita baca kitab atau ini dia agak detail lah. Kita baca pun ranjur-ranjur pelan-pelan sikit-sikit untuk ambil faham. Yang dah habis sebelum kita pun berapa ramai keliling kita. Saya nak sebut nama pun banyak saya tak ingat. Yang ramai pun keliling kita, yang kita duduk keliling tu kan, ramai, tak ada yang memang hardcore yang main mengaji. Jemaah hardcore main mengaji, hardcore mengaji duduk depan kan, taklah duduk sandar duduk belakang tu. Mana ada meninggal orang ramai, orang seorang. Yang clash lari pun ada juga berapa orang. Yang ada ni sisa-sisa yang ada lah kan. Sisa je sikit pasal baki. Sisa kau nampak keji kan. Baki-baki yang ada je. Sisa tu nampak macam kotor sangat.
Inilah kita yang tinggal. Baik, selesai bab mandi. Wa takfinuhu bi satiri auratin mukhtalifatin bi zukurati wa unusati. Baik, yang ni dia sebut bab kapan pula. Wa takfinuhu bi satiri auratin, dan wajib mengkapan dengan mayat. Macam mana nak kapan dengan dia? Bi satiri auratin, dengan sesuatu yang boleh menutup aurat. Asal kitab kita ni dia sebut yang wajib kapan adalah yang menutup aurat. Walaupun begitu, ada sebahagian daripada ulama kita dia sebut kapan ni yang wajib bukan yang menutup aurat, tapi menutup jami'ul jasad, seluruh badan. Macam mana pun ada ulama yang mensyarahkan macam ni. Dalam bab mayat, walaupun sebut mengkapankan dia dengan menutup aurat, dalam bab mayat, aurat mayat adalah seluruh jasad. Ada setengah ibarat ulama macam tu. Macam mana pun asal kita ni asas dia sebut aurat tu, aurat kita duk faham selalu tu lah. Tengok dia sebut macam mana pun yang kita duk tengok dalam masyarakat, duk laksanakan bab kapan ni, ada tuan-tuan bisa tengok mayat lelaki tutup antara pusat lutut je, ada tak bisa tengok lagi tak? Baguslah tu. Maksudnya mereka telah memelihara daripada mengikut kaul-kaul tu. Maksudnya telah memelihara pendapat yang sangat kuat. Lepas tu tuan-tuan bisa tengok ke mayat ni kapan selai je kain, ada tak? Ada tak? Semua pakai banyak lapis je tak? Alhamdulillah, baik juga. Fikir sekali lagi juga. Mayat pun banyak lapis saja. Tambah perempuan lagi banyak lapis tak? Lelaki dengan perempuan siapa banyak lagi lapis? Perempuan ke lelaki? Perempuan. Kalau perempuan banyak lapis, kat masa mati tu ada siapa gairah tengok mayat? Ada tak? Gila tau, gairah tengok mayat. Untuk masih hidup macam mana? Kena banyak lapis tak? Kena longgar-longgar tak? Kena tutup jami'ul jasad tak? Boleh faham? Takkan tak faham nak ikut? Takkan nak tunggu mati pun nak pakai lapis-lapis? Sedap muka ayat tu. Lah kan? Yang ni lah kita nak ambil iktibar. Pasal kita hukum Allah Ta'ala ni mesti ikut manusia dia. Pasal semua benda yang keliling kita ni kita boleh ambil pengajaran untuk kita buat syariat. Takkanlah mati baru nak bungkus elok. Itu hak jantan, hak lelaki. Kita hak perempuan, itu hak jantan pula. Kerana masih hidup tak nak pakai serban pula. Tambah duk anti serban macam perleh.com tu. Perleh.com. Bila mampus macam mana? Sibuk mampus je. Pasal nak menunjukkan hinanya perempuan yang macam ni ya. Macam mana? Bungkus elok ikat serban. Parah. Masih hidup dulu kutuk orang pakai serban. Pelekeh orang pakai serban. Bila mati pakai serban pula. Apa munafik ke apa? Ingat orang Ta'ala ni bodoh punya. Ya ke buat macam ni? Itu kita sebut buat perleh.com tu lah kan. Contoh buat pergi tu. Begitu juga lah kalau kita pun orang awam. Sampai ada orang kata macam ni, comel pakai serban. Masih hidup tak pernah pun pakai serban. Nampak kelakar tak? Jadi tuan-tuan tak pernah pakai serban tu pakai. Sedap botanya tu tak? Tak, elok pakai ke tak pakai? Mayat elok pakai tak? Siapa lagi elok pakai? Mayat ke orang hidup? Okey, tuan-tuan dah dapat terbuka minda tu, padahal lah. Baguslah. Betul lah minda tu kan. Jangan duk kira pakai, tak mau pakai serban, mati pun nak pakai. Kadang-kadang kena sapak tu kan, baru dia nak sedar. Oh, macam tu ke? Pasal kita ni bila tak mati, dia lalai dan lupa tu je. Bila mati, baru dia sedar. Takkan nak mati pun nak sedar. Dah lambat dah masa tu. Nak sedar ni lah ni kena sedar. Baik. Jadi mengkapankan mayat ni ialah dengan apa menutup aurat. Dan aurat ni dia mukhtalifatin. Dia ialah berbeza bizukurah wal unusah, dengan kelakian dan perempuan. Sedia maklum pada kita, memang aurat lelaki aurat perempuan lain. Baik. Duna riki wal hariri. Tidaklah hamba hari wa hurriyati, tidaklah berbeza dari sudut kehambaan dan merdeka. Jadi mayat ni dia beza
aurat dia laki perempuan atas kaul yang sebut asal ni. Tapi tak ada beza aurat antara orang hamba dan orang merdeka. Jadi hamba yang perempuan dia hukum perempuan, hamba yang lelaki dia hukum lelaki. Kalau masih hidup, aurat dalam bab semayang, aurat dalam bab menutup badan, antara orang yang bukan ajnabi atau ajnabiyah ni, orang yang ajnabi atau ajnabiyah ni, dia berbeza antara lelaki lain, perempuan lain, hamba lelaki lain dan perempuan lain. Tapi dalam bab mayat dia tak ada beza bab merdeka dan hamba. Dia hanya beza antara lelaki dan perempuan saja. Tapi kalau masih hidup dia ada beza lelaki perempuan. Pada orang merdeka macam satu hal, lelaki perempuan bab hamba satu hal. Jadi fayajibu fil mar'ati, maka wajiblah pada orang perempuan walau amatan sekalipun dia hamba. Itu dia kata orang perempuan merdeka ke hamba ke sama je hukum kalau bab mayat. Ma yasturu ghairal wajhi wal kaffain, barang yang menutup selain daripada muka dan dua tapak tangan. Sedia maklum bab aurat ni sebab wanita ni pun aurat ni aurat salah lah, aurat sembahyang. Wa fi rajuli ma yasturu ma baina surra wa rukbah. Baik. Dan dia nak syarahkan sikit mengenai tutup mengenai mayat ni yang wajib kapan dengan dia tutup aurat. Perkataan tu, kata dia wal iktifa'u bi satiril aurati huwa ma sahahu Nawawi fi aksari kutubi. Pendapat yang kata memada dan cukup dengan menutupkan aurat ni saja pada mayat adalah barang yang telah mentasihkan dia oleh akan dia oleh Nawawi, oleh Imam Nawawi dalam kebanyakan kitab-kitab Imam Nawawi. Wa naqluhu anil aksarina, dan wa naqalahu, memindahkan pendapat ni oleh Imam Nawawi dalam kitab dia daripada kebanyakan ulama. Pasal apa dia kata aurat dalam bab mayat adalah aurat macam mana hidup juga, cuma dia tak ada beza antara hamba dan mereka, dia ada beza lelaki perempuan aja. Kenapa? Li'annahu, kerana bahawasanya kafan ni dia adalah hakullah Ta'ala. Kafan ialah hak Allah Ta'ala, dia bukan hak Adam, hak anak Adam. Kapan tu ialah hak Allah Ta'ala. Jadi maksudnya dia ialah min hukukillah. Bila hukukillah ialah tutup aurat sahaja. Itu pendapat Imam Nawawi. Wa qala al-akharuna, dan berkata oleh sebagian ulama yang lain, yajibu satru jami'il badani walau rajulan. Kata dia wajib menutup ke semua badan. Bila badan tu apa? Muka, tangan, apa, semua kena tutup. Walau rajulan, sekalipun orang lelaki. Ni akharuna. Kalau selalunya ada bahas panjang sikit dalam kitab fiqh, antara pendapat Imam Nawawi ni khususnya disebut tentang hakullah, ada satu lagi hak dia panggil hak anak Adam. Atau pendapat yang kata wajib tutup seluruh badan ni, kalau andai katalah mayat ni hutang terlalu banyak sampai tak ada orang, tak ada belanja untuk kapan ni sampai tak cukup, dan orang yang bagi dia hutang dan kawan ni tak bayar, tuntut sangat supaya hutang tu dilaksana dan dibayar dan dijelaskan, sehingga dia tak izin dengan beli kain kapan, melainkan sekadar untuk tutup orang lelaki ni antara pusat lutut dia. Pasal yang lain tu untuk selesaikan hutang dia. Macam itu hak dia. Pasal hak membayar hutang dah lebih besar daripada hak kapan. Pasal hak anak Adam adalah lebih besar daripada hakullah dalam bab harta benda macam ni. Satu, atau pendapat macam tu, atau bahasa ulama, atau pendapat Imam Nawawi ni, memang mayat tu kalau orang yang beri hutang itu tak memaafkan dia daripada mengkapan dengan dia lebih daripada kadar menutup antara pusat dengan lutut, mayat ni akan dikapankan antara pusat dengan lutut je jika tidak ada orang lain bagi sumbangan. Pasal harta yang nak dibelanjakan untuk belikan kelengkapan kapan adalah daripada harta si mayat. Tolak daripada harta dia. Tapi kalau semua perlu untuk bayar hutang, dah tak ada harta macam mana? Yang tu je yang ada. Beli takat antara pusat dengan lutut je. Tu pun berapa? Selapis je? Selapis je. Apa tu lah tu? Berarti kalau ada kain melekat, ubah kain melekat je. Tak usah beli kain baru. Tutup antara pusat lutut. Itu je. Selai je. Selai je. Nampak tuan? Hinanya mati berhutang. Satu, tuan-tuan jangan hutang banyak-banyak. Nampak? Loan. Mampu dah lah hutang. Satu, riba pula lagi. Dua bala lah. Betul lewat bayar pula. Cas lagi. Betul kereta hilang pula depan rumah. 4 kali bala. Jangan ada buat pasal weh. Betul tuan-tuan jangan berbangga lah. Kereta baru, rumah besar, tapi loan semua.
Tak adalah, tak salah. Biar duduk rumah sewa tak apa tuan, tapi tuan-tuan tak ada hutang. Biar kita buruk tuan, tapi tak ada hutang. Baik. Jadi kalau ikut sebahagian daripada ulama kata jami'ul badan. Baik, nak highlight yang mana? Nawawi ke nak pakai hak akhirun? Kita dah pakai akhirun. Kalau pakai hak Nawawi ya boleh tak? Boleh. Tapi mana lebih cermat? Nawawi ke Ghairun Nawawi? Ghairun Nawawi. Bila tutup seluruh badan siapa tak bertikai? Bila tutup antara pusat dengan lutut je, kalau bagi lelaki macam ada orang bising tak? Ada orang bising. Jadi nak elakkan orang bising buat macam mana? Buat hak cermat yang siapa pun tak bising kat kita. Nak ajar apa tu? Inilah kaedah kita membuat hukum hakam dan melaksanakan hukum perintah Allah Ta'ala. Kalau ada khilaf pendapat, kaedah dia macam mana? Ya. Buat satu amalan yang tak ada siapa bertikai apa yang kita buat. Boleh? Faham? Fatihah baca bismillah, bagus tak? Ada tak yang kata tak wajib baca bismillah? Ada. Kalau baca macam mana? Tak ada siapa lagi kita je. Kalau tak baca macam mana? Mula orang label Wahabi. Padan dengan muka kau, siapa suruh tak baca? Kunut kena baca tak? Memang tak wajib baca. Sah sembahyang subuh kalau tak baca kunut. Sah. Tapi kalau baca macam mana? Siapa pun tak kata apa kat kita. Tapi kalau tak baca, kau main pelih apa? Nampak? Bodoh tak boleh? Bodoh. Masuk pelih tu orang pelih lah. Dah orang pelih tu maksudnya orang-orang yang tak baca kunut macam pelih.com tu kan. Sebut bila macam tu kan. Tuan-tuan faham saya tahu. Saya tu saya cakap itu. Tempat-tempat tak biasa dengar saya cakap itu tak faham dia mah. Tapi dia orang cerdik tak? Agak-agak ada sense tak? Boleh faham tak? Tak boleh faham? Tak boleh faham tu memang menjadi lembu lagi bagus. Sedap ayat itu. Baik. Selesai. Walau rajulan walil gharimi man'u zadi. Tu ada disebut sini sikit. Dan lil gharim man'u zadi ala satiri kulil badan. Dan kata dia walil gharim, bagi tuan punya hutang. Yang tukuk terjemah gharim ni, dia boleh man'u zadi, menegahkan apa yang lebih ala satiri kulli badan, di atas yang menutup seluruh badan. Tuan punya hutang, kalau kata yang mati tu ada meninggalkan hutang yang masih belum lansai, tolak atau apa yang ditinggal pun masih belum selesai hutang, boleh tuan punya hutang ni, dia kata apa? Kapan dia? Pusat lutut je. Dia boleh tegah, dia boleh tutup seluruh badan. Tapi tak boleh pakai spanduk je. Itu dia tak boleh buat. Itu boleh buat. Kalau katalah hak dia kata tekan pusat lutut je, orang lain tengok kesian banyak tu pusat lutut je, tak apalah, belanja kedai aku boleh yang kapan. Dia nak pergi Subang. Cuma zaman lah ni sebut benda macam tu pun dia tak jadi apa yang sangat. Siapa? Akhirat kematian dia gaduh duit akhirat. Tu kena ngaji juga, panjang umur jumpa. Betul ke akhirat kematian? Ke judi kematian? Banyak tu tengok amalan tak betul tuan, pasal tak pernah mengaji ilmu bab-bab macam ni. Kita ingat rupanya akhirat kematian, rupanya judi kematian. Tak mana judi? Nak masuk satu kena bayar yuran, satu hal lah. Motor mati minta duit lagi, tak daun pun minta duit lagi. Bayar tu saya apa? Pasal nak dapatkan benefit mati. Kali ke orang kubur patutnya kena bayar macam ni. Kampung saya tak tahulah berapa harga dia. Kalau belah Kuala Lumpur mahal kan. Daripada mandi ni upah ni pun kat 2,000. Mati ya. Itu orang Islam. Kalau Cina mati lagi ya, tak ada 20,000, jangan fikir nak tanam. Tukar nangis apa lagi. Sajalah saya sebut sana sikit kan. Orang Islam kita pun kalau tempat bandar-bandar tu mahal lah tuan-tuan. Apa saya nak sebut ni? Jadi untuk nak mengelakkan supaya mahal ni belanja tu buat macam mana? Adakan akhirat kematian. Nak ambil apa? Nak ambil manfaat macam ni, bayar macam ni, memang bayar sikit je. Sebulan RM5, apa setahun RM5 je pun, bukan banyak mana. Bukan mati setiap hari, setiap bulan, setiap tahun mati. Kadang 3 tahun orang mati seorang. Tambah pula warga tu warga muda je, jarang nak mati. Kalau warga tua je tu gagah juga. Tu pun kadang tua tak mati, hak tu orang muda mati dulu kan.
Sikit saya melawak gitu, aku tak gelau tak apa. Tapi saya nak cerita apa? Saya nak cerita masalah dia akan jadi judi kematian. Tak mana? Masuk kena bayar RM5. Kalau tak mati lebuh lah. Kalau masuk bayar tu adalah untuk macam satu pertaruhan. Bayar RM5, nanti aku senang lah. Bila mati je tak gaduh apa-apa dah. Semua belanja ni akan ditanggung. Dia berjudi namanya tu. Tu saya kata judi kematian. Kalau tak mati je mana lebuh dia tu. Kalau mati je mana dapat syak lagi. Janda dapat ni, anak yatim dapat macam ni. Kematian tu kain kapan apa tuan, belanja-belanja selesai. Tapi kena bayar RM5 ke apa. Saya bagi contoh tu, contoh helah kan bayaran RM5 tu. Tambah ada RM5 setahun, sebulan apa ke, tak kira lah. Tapi maksudnya ada bayaran yang bayar. Dan sistem dia macam tu. Dan dia tak ajar dengan satu sistem yang sepatutnya atas nama khairat. Dia macam kaedah orang tua dulu. Apa dia? Mati je, tak ada yuran-yuran apa pun untuk khairat kematian ni. Macam mana? Bila mati je, pergi orang yang bertugas untuk bahagian khairat kematian ni, pergi rumah orang. Hari ni ada orang meninggal, jadi minta sumbangan sikit. Buat apa? Untuk menyelenggarakan mayat yang mati ni, untuk khairat dia. Khairat apa? Nanti tak payah ambil apa harta pusaka dia. Harta dia tak ada tu, yang tu bagi kat kawan-kawan dia je lah. Siapa bagi-bagi dia. Si mayat ni macam mana? Kita sara mayat ni. Ambil duit. Berapa nak bagi? Sumbangan ikhlas, bagilah. Bagi. Semua duit ni bagi kan keluarga si mati. Selesai baki semua apa? Itu khairat kematian original punya. Itu khairat betul, tanpa khilaf ulama. Tapi kalau dengan buat macam institusi ni, ada badan pula, tambah pula dah duit banyak, macam mana? Datuk lesap 1 juta. Ya dah, dengar saya sebut ni. Ada yang lesap-lesap duit tak? Ada. Kalau duit banyak, labur pula. Buat kedai lah, minimart kematian. Maksudnya duit khairat tu banyak sangat lah. Maksudnya tak mati, penduduk ramai. Tapi ahli khairat kematian ni banyak, ramai. Kumpul-kumpul banyak, dah duit tak ada apa. Kelabu mata ada orang duit banyak. Nak buat apa? Mula buka kedai, meniaga, melabur sana, melabur sini, tu lenyap 1 juta. Contohlah saya sebut. Untuk mati yang dapat tu pun berapa orang bukan mati setiap hari, setiap bulan. Mana duit tu sudah? Habis pening pengurusan, betul tak? Siang tambah pula bayaran angka besar-besar lah tu, 800, 900. Pendaftaran pun RM500. Gini. Mati je minta RM5 macam ni. Tak bayar, dia hapuskan pula, dibuang pula keahlian. Gini. Macam judi tak? Macam sistem insurans. Insurans judi. Saya nak syarah tu banyak, nanti saya syarah. Ada dah sebut mayat tu, sebut itu sikit. Satu, kalau khairat betul-betul macam mana orang tua dulu, memang khairat betul lah tu. Sistem orang tua dulu tu, yang itulah dipanggil tabarruk. Kita sedekah tu tabarruk untuk buat kebajikan pada semuanya. Lah ni tabarruk ke ada benefit yang kita nak ambil? Benefit. Jadi apa tu? Judi kematian. Bukan khairat kematian. Dia tak bagi khairat kematian, dia bagi syarrat kematian. Dengan sebab mati jadi syar. Mati punya kes menyebabkan jadi benda jahat. Macam antaranya jadi judi. Uraian tu banyak juga lah kerana sebut kan. Tapi sekali lalu saya lambung isu macam tu. Satu perjalanan kalau ada tak betul, kalau bodoh tak kerti bab muamalat, mana nak boleh jadi tak jadi judi, ambil penyataan betul-betul. Saya saja lambung isu tu Siapa yang bertanggungjawab mesti kena ada ilmu. Tuan-tuan mesti ada ilmu tuan untuk menyelesaikan semua kes supaya dia tepat dengan kehendak Allah Taala. Kalau tidak, kalau kita akan urus ikut peluang otak kita. Apa ilmu tuan-tuan untuk urus khairat kematian apa? Ada bab muamalat apa tuan-tuan nak belajar? Tak nak belajar. Untuk tuan-tuan susun tu ikut apa? Nak buat sistem macam ni. Halal tak halal? Boleh tak boleh? Tuan-tuan minta duit atas dasar apa? Untuk jaminan nak bagi macam ni atas dasar apa? Tuan-tuan kumpul duit untuk buat apa? Tuan rasa pula dia bagi gaji, tak bagi gaji. Apa dasar tu? Apa dasar tuan-tuan minta duit ke orang? Untuk nak bagi macam ni, apa dasar dia? Dasar apa? Kalau tuan-tuan tak sebutkan dengan tentu dan pasti, dia nanti pun tak jadi khairat. Dia jadi perkelahian kematian pula. Punca buat khairat kematian, kelahi sekampung. Dia apa? Kelahi pula orang ni macam ni. Yang ni dapat sikit, dapat banyak. Macam-macam kan. Tuan-tuan nak tahu ni, buat satu assignment tau. Buat bila bahasa assignment tu, buat kajian tengok kampung ni macam mana. Tengok perjalanan macam saya sebut ni. Saya sebut ni pasal saya pernah tengok lah satu saya sebut kan.
Kalau perjalanan yang memang macam orang tua dulu, memang best. Mati ya, minta katuk-kaluk ke genang kan, orang tua orang mati, pergi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, minta sumbangan, ada orang mati ke ni. Tak ada satu sen pun tinggal. Habis selesai semua babak mayat ni, kali kubur apa, kapan apa macam mana, semua bagi pada pada isteri dan anak-anak dia. Itu memang khairat semua. Baik, orang yang tuan punya hutang, dia boleh halang daripada kapan dengan lebih daripada kadar menutup aurat. Litaku di amrihi wa kaunihi haqqan lil mayyit binisbati lil ghurama. Pasal apa? Kerana menutup aurat ni memang tak dapat tidak kena bagi, kerana kuatnya suruhan menutup aurat ini dalam bab mayat. Wa kaunihi haqqan lil mayyit, dan menutup aurat ni ialah satu hak bagi si mayat. Binisbati lil ghurama, dengan nisbah sekalipun kepada tuan punya hutang. Pasal menutup aurat ni, ini hak mayat. Memang dia ada istilah hukukullah, tapi maksudnya mayat macam mana hutang dia besar sekalipun, menutup antara pusat lutut ni memang kena keluarkan juga daripada harta pusaka dia. Sebelum sekalipun hutang tak lansai, macam mana? Hak tutup antara pusat lutut ni mesti bagi pada dia. Wa akmaluhu ni zakari, dan kata dia yang paling sempurna kafan ni bagi orang lelaki salah satu adalah 3 helai. Yaumu kullun minhumal badana, yang kata dia meratai oleh setiap 3 tu, minha daripada salasa, badana akan badan mayat. Maksudnya 3 helai pakaian, 3 helai kain yang menutup seluruh badan, seluruh jasad. Baik, wajaza ayyuzada tahtaha qamisun wa imamatun, dan harus bahawa ditambahkan di bawah 3 ni, di bawah 3 qamisun, selai komis. Komis ni kalau bahasa kitab, yang kita kadang panggil bahasa mudah jubah lah kan, tapi komis bukan jubah, jubah bukan komis. Masa itu pun kita ada sebut dalam bab pakaian kan. Komis ni dia macam saya pakai ni komis lah. Yang orang selalu sebut jubah-jubah tu, sebenarnya kan jubah tu komis. Kalau bahasa Melayu yang dijawi kan gamis. Gamis itulah komis. Komis ni apa? Baju dia lah baju Melayu labuh sampai ke bawah, sampai ke betih. Itu komis, baju Melayu bang. Tapi kalau ada butang belah sampai bawah, tu jadi nama jubah. Jadi maksudnya mayat lelaki ni sunat pakaikan komis. Maksudnya apa? Sunatkan bagi dia pakai pakaian yang bukan belah-belah, tapi tutup daripada atas ke bawah, cuma masuk kepala, tubuh hutang, dan selai pakaian nama gamis tu, komis tu, daripada atas sampailah ke betis. Tu satu. Itu satu. Wa imamatun, dan serban. Pakai tu baru serban, lepas tu baru 3 helai tutup semua. Kalau sebut dalam kitab tuan-tuan macam ni, kalau dia ada satu jubah yang ni memang dia suka pakai, jubah pula warna putih, bagi jubah tu dia pakai untuk tanam ni. Kalau tinggal pun anak cucu bukan nak pakai sangat, tambah kata dia ni tok chair yang jubah, tambah ada pahaman-pahaman macam tu, tak mau. Jadi ada pahaman macam tu lah kan. Kau tak ada tu, tak ada masalah kan. Dan memang Rasulullah dia nisbah kalau kita tengok dalam hadis, dia suruh, memang dia suruh kita mengkapankan mayat ni sebaik-baik warna dia putih lah. Baik. Walil unsa izarun fa qamisun fa khimarun falafa fatani. Dan bagi orang perempuan ni kaedah kapan ni macam ni. Izarun, izar ni kain sepinggang, maksudnya pinggang sampai ke putih, itu dipanggil izar. Fa qamisun, kemudian komis macam standard lelaki juga, dari kata dia daripada bahu sampai ke betis. 2. Wa imamatun, imamatun langkah tu. Fa khimarun, kemudian tudung. Lepas tu apa? Falafa fatani, barulah 2 lapis kapan, maksudnya 2 lapis kain yang menutup seluruh jasad. Jadi orang perempuan nanti tebal lagi tak? Orang lelaki kat kepala, perempuan tu dia 3 tu
yang di dalam, lepas tu dua lai tutup semua. Baik, yang ni asal-asal aturan kitab kita macam ni. Wa yuqfadul mayyitu bima lahu lubsu hayan. Tu. Dan kata dia, dikapankan mayat bima lahu lubsu, dengan apa yang boleh dipakai bagi mayat hayan pada ketika dia hidup. Itu dobit, apa benda bahan pakaian yang dibuat untuk boleh dijadikan pakaian untuk mengkapankan mayat. Dobit dia macam mana kita belajar dah buat pakaian, apa yang masih hidup, orang ni masih hidup, dia boleh pakai bahan buat pakaian itu, maka pakaian yang dibuat daripada bahan itu boleh dijadikan sebagai kapan dia. Antara yang kita dah belajar dalam buat pakaian dulu, orang lelaki tak boleh pakai sutera, jadi tak boleh kapan dengan sutera. Orang perempuan boleh pakai sutera, boleh kapan dengan sutera, cuma botak kepala. Pasal apa? Mahal. Itu je. Masih hidup tak pergi pakai sutera, dah mati baru pakai sutera. Macam suruh dia nak pakai boleh, suka hati, beli je. Jadi fayajuzu harirun wa muza'farun lil marati, maka harus pakai sutera dan pakaian yang dibubuh za'faran bagi perempuan, wasabi, dan harus kepada kanak-kanak lelaki. Saya boleh kanak-kanak lelaki dipakaikan sutera. Ini kita dah belajar buat pakaian tu, tak ingat pergi tengok balik, tak larat teman nak ulangnya, tapi dah ulang lah tu pun. Mak karaha kata kanak-kanak nisbah harus dan makruh. Siap. Jadi orang lelaki tak boleh lah. Kalau balut kapan tu bukan dengan kain kapas, cotton, tapi dengan plastik hitam tu je, boleh. Tutup mayat tak nama dia? Tutup? Boleh? Murah lah tu. Selai plastik 8 kupang je. Belah dah tutup semua. Ikat lah. Ini kain kapan. Plastik kan bukan plastik hitam, plastik putih lah tu. Boleh. Tapi janganlah plastik jernih. Bagi bahan putih yang jernih kan. Janganlah transparent tu. Boleh tak? Syarat je mesti pakai kain cotton. Tak. Tetron, elektron, boleh Melaka kan? Saja saya guna bahasa-bahasa tu kerana mengada-ngada cari bahasa itu. Masa hidup boleh tak pakai kain plastik? Boleh. Baju plastik? Boleh. Baju getah? Baju kulit? Apa yang boleh pakai kat dunia? Boleh lah pakai untuk pakai kapan. Saja nak uji kepahaman tu. Boleh tak? Boleh lah. Cuma tak biasa dibawa orang. Tak biasa dibawa orang bukan tak boleh. Cuma pelik kan? Memanglah pelik. Tapi ada murahnya kan? Murahnya. Beli plastik je. Macam mana pun kalau hitam boleh tak? Boleh. Sebaik-baik color putih lah. Cari plastik putih. Kalau tak ada plastik putih, boleh plastik hitam je. Nak sebut kata dari segi buat kapan sah. Buat kapan boleh. Wa mahallu tadhihihi at-tariqatu. Baik. Tempat untuk mensediakan mayat ini, faham tu, kapan dia dan kelengkapan semua, termasuk itulah mandi, adalah tarikatu, harta peninggalan dia. Itu tempat untuk ambil perbelanjaan dia. Illa, melainkan zaujatun wa khadimuha fa'ala zaujin wa niyyin alaihi nafaqatuhuma. Melainkan suami, illa zaujatun, mahallu tarikah, illa zaujatun wa khadimuha, melainkan isteri dan khadim dia, khadam isteri. Maksudnya kalau isteri ni ada khadam, yang wajib nafkahkan pada isteri dan khadam isteri adalah suami. Jadi fa'ala zauji, maka kena atas suami pun suami ghaniyin yang kaya, alaihi, ala suami ini, nafaqatuhuma, nafkah kan isteri dan khadim dia. Jadi maksudnya nafkah kapan macam mana? Daripada belanja suami, bukan daripada belanja isteri. Fa in lam yakun lahu tarikatun. Baik, jika tidak ada lahu bagi mayat ini tarikatun, tak ada harta peninggalan, habis oncong liau, apa pun tak ada, fa'ala man alaihi nafaqatuhu, wajib
kena perbelanjaan kapan ni siapa? Tertanggung di atas orang yang atas dia, wajib atas dia nafkah. Siapa kena nafkah dia masa dia hidup? Antaranya min qaribin wa sayyidin, daripada kaum kerabat dan sayyid. Yang ni kena belajar khas buat nafkah lah. Okey. Baik, kalau kaum kerabat pun tak ada sebatan kara kawan ni, untuk sayyid, dia pun bukan hamba pun, tapi seorang pun tak ada ke saudara mara dia, mati pula tu sebatan kara je. Duit benda pun tak ada, tidur pun buah jabatan je. Macam mana? Tidur pun kat masjid surau je, mati. Macam mana? Fa'ala baitul mal, tanggung dalam baitul mal. Pasal tanggungjawab tak? Wajib ke boleh paksa orang Islam untuk orang Islam keluar belanja? Kalau ada orang nak keluar tu selesai lah kan. Tapi bila tak ada, baitul mal kena keluar kan. Jadi faham tu, baitul mal kena ambil berat tak tentang siapa yang nak mati tak mati ni. Ada harta tak ada harta diselesaikan atau tidak, kena tak? Dan kalau kita panjang umur jumpa bab-bab muamalat nanti dalam bab harta pusaka, mati ya sepatutnya memang baitul mal kena turun. Dia yang kena pastikan berapa harta si mayat, berapa waris si mayat, siapa yang kena agih dan bagi, berapa harta dia agih. Lepas tu andai kata pembahagian esok tak habis kepada pewaris yang ada, disebabkan tidak ada pewaris ansobah yang nak mengambil si harta, maka harta tu akan diambil oleh baitul mal. Imam ada hukum peraib macam tu. Tapi macam mana? Kerajaan kita ada tak ambil perhatian mak tu? Ada? Dia tolong uruskan pembagian pesaka macam ni, anak macam ni, anak isteri macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ada pegawai khas penjawat awam kerajaan untuk bertindak menyelesaikan. Mana ada mayatnya, mati je dia turun ambil laporan, ni siapa, harta dia banyak mana, banyak mana. Lepas tu siapa waris-waris dia, dia tolong kira. Kalau habis tak apalah, kalau tak habis, dia kata mana ni hamba baitul mal, wa ni hak muslimin muslimat untuk masalah dalam kerajaan. Ada tak buat itu? Tak peduli langsung. Baguslah kerajaan Malaysia. Tak ada undang-undang syariat itu. Kelantan buat tak? Kelantan pun tak buat. Untuk agak-agak siapa? Orang kalau tak ada ilmu dia tak buat. Dia tak tahu nak urus macam mana. Pada dia urusan tu ialah urusan individu. Padahal kalau ikut antara tanggungjawab dia ialah tanggungjawab pemerintah. Jabatan agama sepatutnya ada portfolio dia dalam bab ni. Baik, asalnya baitul mal dulu. Kalau baitul mal tak ada macam mana? Fa'ala mayasiril muslimin, maka tertanggung ke atas orang-orang yang senang, orang kaya di kalangan orang Islam. Dia lah kena bagi nafkah mayat untuk dikapangkan. Jadi dengan bahasa lain, janganlah sampai mayat tu tak dikapangkan. Kapan wajib tak? Wajib. Itu tak ada orang nak bagi duit belanja pun tak ada, kawan kerabat tak ada, baitul mal pun tak peduli macam mana? Tak ada kawan Islam yang ada hati perut nak keluarkan kapan untuk bungkus si mayat ni. Cukup kan. Tak ada pun carilah kaki bandel lah apa, buku-buku tepek, ikat balut. Tak ada ke? Nak kata apa? Jangan sampai tak ada orang Islam nak ambil berat dengan orang Islam yang mati ni. Nampak? So memang tanggungjawab mayat ni ialah tanggungjawab pada orang hidup. Orang mati itu tak ada benda dah. Baik, wa yahrumu takfinu fi jildin in wujida ghairuhu. Baik, sedikit lagi uraian masalah pakaian. Walaupun sekali lalu saya tanya tadi, ada saya sebut bab ni. Apa dia? Haram mengkapankan mayat fi jildin, pada kulit. In wujida ghairuhu, jika didapati akan dia. Kalau kulit yang memang haram untuk dibuatkan kapan ialah kulit yang belum dicamak, itu memang tak boleh lah. Tapi kalau kulit dah jadi pakaian, maksudnya dah cukup hukum syarak, dia adalah hukum pakaian, itu boleh. Macam mana pun atas dia kata tu, avoid dia, jauhkan dia lah. Pasal apa? Nanti ada orang bising. Walaupun nisbah kita masih hidup, pakai pakaian kulit ni bagus tak? Bagus tu lah, tukar tuan, silap tanyalah. Bukan bagus. Orang pakai pakaian kulit ni mahal tak? Mahal. Tuan sanggup beli baju kulit, beg kulit? Mahal tak? PVC nya dengan kulit jauh beza tak? Jauh beza. Berapa jenis pakaian kulit ada kan tuan? Kasut kulit ada? Saya ada kasut kulit kangaroo, orang bagi. Baju kulit, tak tahulah kulit apa, tapi bukan kulit babi. Beg kulit, tapi hari ni bawa beg hitam tu. Minat juga barang kulit ni. Kalau alat-alat memanah saya banyak yang kulitnya, quiver apa, yang tu banyak yang kulit lah. Saya pakai shock benda kulit ni.
Tapi harga pun sedar agak kan, sampai nak koyak kulit maksudnya mahal lah sikit daripada biasa, tapi tahan. Macam mana pun buat mayat, no. Ada larangan sikit itu. Tambah yang mayat sembelih lembu, kulit lembu tu yang tu buat kain kapan mayat ni. Sekalipun kulit lembu sembelih, bukan bangkai, tak boleh. Jildin, yang tu asal makna jildin itu. Itu makna jildin asal. In wujida ghairuhu. Haram ni jika ada hal lain lah. Wa kaza, macam tu lah juga tinu, tanah. Ambil tanah, mancur-mancur, tepek mayat. Tepek tu jemur kering sikit, keras lah. Jadi macam keranda dia, macam mumia tu kan. Mumia tu tepek dengan tanah liat tu. Dia suka apa? Haram. Kalau dah tak ada benda lain, kalau tak ada benda lain, itu aja kain kapan yang boleh dibuat. Memang wajib dengan tanah. Begitu juga wal hashish. Wal hashishu. Hashish ni terjemah asal rumput lah. Rumput. Apa rumput? Tika rumput tak? Tika mengkuang rumput tak? Tak tahu. Mengkuang pun tak tahu. Teruk dia orang ni. Mengkuang pun tak kenal lah. Mengkuang rumput tak? Bungkus mayat tu dengan tika mengkuang haram. Pasal apa tu? Kalau disebah larangan, tak silap saya kalau kita belajar hadis ada larangan. Yang kita baca fiqh ni kadang tak bicara pun hadis tu. Ambil je ulama dah sebut, pakai. Dah sebut hadis, kita bukan hafal hadis. Ni yang kata kita istimewa ngaji fiqh. Pasal apa? Ambil hukumnya, pakai. Ulama yang mengarang kitab macam ni pakar-pakar selalunya. Pakar. Dah selamat belum kita nak beramal lah ni? Selamat lah. Selamat lah. Garanti selamat beramal dengan kitab macam ni. Kalau tuan-tuan jumpa hadis, macam berapa hari nak jumpa hadis, boleh tak boleh pakai? Nak jumpa syarah hadis lah, untuk apa masuk hadis tu? Senang lah nak proses. Sebulan pun belum tentu dapat hukum. Satu. Tapi zaman sekarang orang gaduh nak ngaji hadis, tak mau ngaji fiqh. Tu saya pelik gila. Macam apa? Hukum sedang ada, baca ambil pakai tak mau. Melagak, sombong. Apa? Nak belajar hadis konon. Padahal Quran tak boleh baca. Belajar hadis. Okey, siap. Fa illam yujad saubun wajib jildun. Dan sekiranya kata dia tak dapat ada pakaian saub, wajib jildun, wajib kulit. Summa hashishun, kemudian rumput. Summa tinun, kemudian tin. Kalau dah tak ada, kena juga dengan tin. Last sekali tu, habis last satu. Jadi fi mastadharahu syekhuna. Jadi tertib tu mengikut apa yang telah menzahirkan akan dia oleh guru kami Ibnu Hajar. Dia punya Allahumma salli ala sayyidina. Tarjih dia macam tu, ikut tertib. Jadi wa yahrumu kitabatu. Baik, selesai. Dan haram menulis syai'in minal Quran, daripada Quran, wa asma'illahi ta'ala alal kafan. Menulis Quran dan menulis nama-nama Allah Taala di atas kain kapan. Asal hukum haram. Dan bila tulis ni, faham tu ada dawat tak? Ada lah. Tulis dengan dawat haram, tanpa khilaf. Pasal apa haram? Pasal nanti mayat tu pecah perut tak? Pecah mata tak? Bila pecah perut, keluar apa? Kasturi. Pecah perut keluar kasturi ke? Keluar najis lah. Kotoran-kotoran daripada mayat tu akan keluar, betul tak? Jadi bila tulis ayat Quran, kain kapan tu nanti tulis, siapa tulis ayat Quran tu? Kita berdosa pasal istilahnya mencampakkan Al-Quran dalam najis. Masa mayat tu nanti tak najis lagi lah, tapi akan jadi najis tak? Pasal dia mayat. Untuk macam mana? Boleh tak tulis Quran? Haram tulis. Kalau kita ambil berkat tulis ayat Quran, nanti mayat tu tak kena sentuh api neraka. Memang mayat tak kena sentuh. Kalau tak kena sentuh, yang kena sentuh kita itu. Sebab kita yang tulis, yang kita istilahnya meletakkan Al-Quran pada tempat najis. Dia tak najis lagi, tapi akan jadi najis. Tu haram. Jadi yang tak boleh tulis ni tulis apa? Tulis dengan dawat. Baik. Yang tu dia sebut belakang tu, wala ba'sa bi kitabatihi birriqi,
Dan tak jadi, tak mengapa dengan kita menuliskan Al-Quran ni birik dengan air liur. Dia bagi contoh air liur tu pasal apa? Pasal dia tak berwarna. Tu masuk air liur. Li'anahu la yasbutu, kerana air liur dia tak sabit. Tak sabit tu maksudnya dia tak kekal. Dia bukan permanent. Kalau tak permanent, whiteboard punya, macam mana? Boleh tulis tak? Tak boleh. Pasal whiteboard maka tulis kat kain, dia akan permanent. Boleh faham saya cakap kan? Tapi kalau dia punya kain kapan tu macam permukaan whiteboard, tulis dia akan hilang. Tapi bila tulis masuk dalam kubur, tulisan tu tak boleh padam. Pasal siapa nak padam? Haram juga. Jadi nak cerita apa? Menulis tu haram. Pasal nanti ayat apa yang ditulis dia akan hukum Quran. Boleh faham? Itu yang tu kena faham bab musahah lah, bab ibadat kita dah belajar. Jadi bila mayat tu nanti dia pecah mata, pecah perut, apa-apa, keluar air danau, air yang daripada badan mayat, dia hukum najis. Di istilahnya nanti hukum menajiskan tulisan Quran. Haram tak? Berdosa tak? Yang ni dia panggil sadud dari bab menutup jalan supaya jangan buat benda haram. Haramkan terus perkara tu pasal dia akan bawa benda haram. Termasuk dalam ni tersebut ulama Nyambi dia sebut. Saya tengok dulu rasanya ada sebut juga apa ni. Apa dia? Satu, kalau ada orang buat akidah perubatan, dia tulis dalam kertas, tulis qul huwallahu ahad, bismillah, Fatihah ke Yasin ya. Itu gempal-gempal telan. Haram. Boleh jadi murtad. Kenapa? Jawab. Masukkan Al-Quran ke dalam najis. Najis mana pula? Ni tong najis ni. Tong najis. Haram. Tak tahu. Dah boleh jatuh murtad kalau sengaja dah tahu. Kok bodoh, buat bodoh macam tu. Yang tak boleh ni apa? Tulisan. Tapi kalau tulisan tak ada, ambil pinggan putih, akan ada kaedah-kaedah tulisan perubatan dengan menggunakan pinggan putih yang ditulis dengan tinta za'faran. Pernah dengar? Ambil za'faran, bancuh. Jadi gunakan berus yang tertentu, tapi janganlah hak beristil babi tu. Bofi ayat tu sambil-sambil kan. Untuk tulis ayat Quran. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin, tulis sampai habis. Lepas tu ambil air Zam-Zam, tuang kat pinggan tu, tak ada apa pun yang lekat. Cuma tulisan tu ialah daripada tulisan ayat Quran yang ditulis di pinggan putih. Lepas tu pakai air Zam-Zam lah untuk leburkan tulisan tu, untuk ambil, boleh minum. Boleh. Itu ialah antara sebahagian pada kaedah perubatan yang pernah dibuat oleh ulama-ulama tu. Tentu boleh. Tapi air tu mahal lah pula. Dah warah dah lah mahal. Untuk kena jampi pula. Ini berapa? 200.5. Tengok keluaran mana, produk mana. Atau saya tak buat. Saja nak sebut tentu sikit. Yang tu tak haram. Yang tu tak haram. Pasal apa? Pasal tulisan yang tak ada. Pasal hukum, dia akan, hukum Quran dia akan sabit jika sabit tulisan. Kalau tak sabit tulisan, dia tak sabit hukum. Satu, tulis, dia bagi contoh air liur tu, nak menunjukkan air liur bila tulis, sekalipun bila kering macam mana, habis tulisan tak ada. Jadi kalau tulis dengan air liur, terkena masuk kubur, habis ni. Habis. Yang tu boleh tulis. Tapi kalau tulis dengan ayat Quran tak boleh. Apatah lagi bungkus mayat dengan yang tutup keranda tu, yang tulis ayat kursi tu. Tak boleh. Haram tu. Pasal ada setengah-setengah orang dia siap tulis la ilaha illallah pula di dahi, di kain kapan. Buat apa tu? Tulis kan, kadang-kadang pun tulis dengan kapur baru tu. Bancung kapur baru tu tulis. Dah. Untuk tak memang tak saya tengok kalau tempat tuan-tuan tak pernah tengok. Ada setengah-setengah tempat yang dah biasa jadi amalan itu. Satu ulama kita sebut satu. Kalau tuan-tuan tengok dah beritahu lah, tak boleh. Untuk dah tulis tu macam mana? Tukar kapan tu? Tukar. Kalau tak tukar semua pun, tukar yang bertulis tu, yang ada tinggal tulisan tu. Pasal bila sabit tulisan, haram kapan dengan mayat dengan keadaan macam tu. Dan penulis itu urusan. Pasal istilahnya menjapakkan Al-Quran dalam tempat najis. Wa afta Ibnu Salah bi hurmati satril janazah bi harir. Dan telah berfatwa pula oleh Ibnu Salah. Ini salah seorang ulama dan dia daripada ashab Syafi'i rahmatullah alaih. Dia kata haram menutup jenazah dengan sutera. Walam muratan, walawi muratan, sekalipun perempuan.
Jadi mayat dah mati tutup dengan sutera, haram. Kama yahrumu tazyinu baitiha biharir. Seperti mana haram menghiaskan rumahnya perempuan, rumah orang perempuan biharir dengan sutera. Okay. Cuma di bahasa sini jenazah. Bagi faham istilah sikit. Jenazah ni apa? Cuma saya sebut tadi mayat tak? Bagi faham istilah sikit baru kita nak faham hukum. Dia ada beza antara mayat dengan jenazah. Mayat apa? Mayat si mayat tu lah, si mati tu. Jenazah apa? Mayat jenazah adalah mayat yang dah dikapan, yang ada atas pengusung. Tu jenazah. Itu semayang mayat sama jenazah. Melayu punya istilah dan tak solid. Nak faham bahasa jenazah. Jenazah ni dalam kaedah kita sebut definisi ulama, tak dipanggil jenazah melainkan mayat dah dimandi kapan, lepas tu letak atas pengusung, itu dipanggil jenazah. Nak tutup dia tu dengan sutera, tu haram. Pasal apa? Pasal masa tu kerana dia tu, pengusung dia tu menepati menghias persekitaran dia. Pasal pakaian dulu kita dah belajar. Ingat tak ingat? Dengar elok-elok. Orang perempuan dia boleh pakai pakaian sutera, dia boleh buat lapik sutera, tapi dia tak boleh langsir sutera, dia tak boleh langit-langit sutera, langit sutera, dia tak boleh langsir sutera. Tak boleh apa lagi? Cadar boleh, tapi orang lelaki tak boleh duduk, orang perempuan boleh. Jadi hiasan haram. Kalau dipakai lapik boleh, orang perempuan. Orang lelaki tak boleh, lelaki tak boleh. Jadi kalau perempuan sekali pun, kalau jenazah macam mana? Jadi maksudnya pengusung dia tu tutup dengan sutera, haram. Kata Ibn Salah. Maksudnya apa? Yang tu menepati macam kelambu dia. Macam kelambu ni, kelambu pakai sutera haram tak? Haram kelambu sutera. Jadi kalau kelambu haram tu tutup jenazah dengan sutera, haram tak? Jenazah tu ada faham tarikh tadilah saya sebut. Apa dia jenazah tu? Mayat yang telah dimandi dan dikafankan dan duduk atas pengusung, itu panggil jenazah. Pasal dia bagi elak tu kerana seperti mana haram menghiaskan rumah orang perempuan dengan sutera. Haram. Buat langit dengan berkaya sekalipun haram. Menghiaskan rumah dengan menggunakan sutera selain daripada apa yang dia pakai dan dia hampa. Itu dia boleh buat kalau orang perempuan. Jadi berhubung dekat mayat yang atas pengusung, itu istilahnya menghias rumah, macam menghias rumah. Wa khalafahu Jalalu Bulkini. Jadi bila ada khilaf macam ni, apa kaedah nak buat? Tak usah pakai lah. Apa? Ada ulama kata haram. Satu, kita belajar khilaf dalam kitab fiqh ni tuan-tuan, bukan nak ambil pendapat yang ringan. Dalam masyarakat kita tuan-tuan, ada ustaz-ustaz yang pening kepala otak ni, dia ajar khilaf. Kata dia, kita ni tuan-tuan, fiqh ni bukan khilaf 4 je. Ada mazhab 8, ada mazhab 16, ada mazhab 32. Tujuan ni nak buat apa? Banyak-banyak tak? Dia nak bagi inilah kemudahan yang ada kat kita. Dia buka pintu mudah. Tak betul. Sesat belajar fiqh macam tu. Kaedah kita belajar fiqh macam mana? Tahu hukum-hukum macam mana? Buat paling cermat. Contoh saya buat misal, saya nak cerita paling cermat tu. Fiqh Syafi'i, kepala fiqh macam ni. Ataupun macam ni, basah kan dia? Sah. Tapi tak terkepiah lah, tak kepala lah maksudnya. Sah tak? Sah. Kalau Imam Malik, seorang-orangnya hubun, Hanafi pertama. Kalau cantiknya Hanafi macam mana? Masang tangan macam mana? Bila kita tahu khilaf-khilaf tu, tuan-tuan nak wuduk macam mana? Macam ni. Sah bai. Sah bai. Macam tu ke? Weh, jangan buat bodoh weh. Belajar khilaf tu nak cermat. Macam mana nak cermat? Tu lah cermat. Macam mana macam ni? Sah tak? Kita pula dah mazhab kita macam tu. Kita bukan nak mudah-mudah, memang asal kita dah diajar dia macam tu. Betul je. Macam tu pun dah tahu yang elok macam mana. Biarkan macam tu je. Nak buat yang mudah ke buat yang cermat? Buat yang cermat. Itu kita belajar khilaf. Bukan belajar khilaf, cari yang mudah-mudah. Pasal
Memang satu masa dulu saya pun biasa dengar pengajian kalau ada orang ajar-ajar macam ni. Itu khilaf fiqah ni. Memang kita dengar mazhab 4. Sebenarnya bukan 4, ada mazhab 8, ada mazhab 16, ada mazhab 32. Diganda lagi tau. Macam mana pun kalau banyak kali pun nak buat apa? Kaedah kita nak cari pendapat cermat. Misalnya contoh, sembahyang jemaah, kita selalu dengar fardu kifayah, sunnah muakkad. Dia tak? Ada yang kata fardu ain tak? Tak ada. Ada yang kata fardu ain tak? Ada. Ada yang kata tak sah sembahyang di rumah kalau dengar azan. Ada tak? Banyak-banyak pendapat tu, tuan-tuan nak buat mana? Jangan ambil pendapat ni. Sembahyang khusyuk di rumah seorang lebih baik daripada sembahyang berjemaah. Ada juga pendapat itu. Laka punya orang bercakap jangan. Siapa? Tak diajar kaedah kita tengok khilaf, ambil pendapat yang untuk menyesuaikan dia dengan nafsu kita. Tidak. Bahkan mana tuan-tuan nak ambil? Ambil hak wajib tu. Siapa? Memang tak tinggal jemaah punya. Biar kerasnya tu. Macam mana pun kalau orang tanya hukum, apa hukum? Kita mazhab dah ada. Apa hukum? Sunat muakkad, fardu kifayah. Okey. Tapi dari segi amalan kita tak pernah tinggal sembahyang berjemaah ni. Tak pernah sembahyang seorang. Bahkan sembahyang seorang kalau sembahyang fardu jadi bodoh. Katalah itu kan. Cari kaedah tu. Cari kaedah. Tujuan nak sebut apa? Ini kaedah kita belajar khilaf. Kalau tuan-tuan tengok golongan-golongan yang di luar sana, tambah golongan moden-moden ni, ustaz-ustaz moden memang dia kalau sebut khilaf, dia bukan untuk ambil kita yang cermat, nak ajar kita hal cermat, bahkan dia makin buka pintu seluas-luasnya. Buka untuk cari pendapat yang mudah. Dengar saya cakap, memang masyarakat kita sekarang dibina Islam macam tu punya kaedah. Islam dalam masyarakat kita dibina dengan kaedah macam tu. Cerita khilaf, ini mudah. Khilaf, mudah. Bukan khilaf, yang ni cermat, jangan buat. Dia tak buat macam tu, dia tak ajar macam tu. Dia khilaf, boleh. Khilaf, boleh.